Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan cara-cara untuk menulis ulasan. Jadi, ulasan terbahagi kepada dua iaitu ulasan bahan bukan grafik dan juga ulasan bahan grafik. Bagi mengetahui cara-cara untuk skor dan juga cemerlang pada bahagian ini, mari sama-sama kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Jom. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikendaki untuk bersedia dengan buku teks dan juga buku nota bagi mencatat perkara yang penting dan juga tips yang akan diberikan. Secara ringkas berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini, kita akan menyentuh berkenaan dengan pengenalan ulasan, bagaimana format yang akan digunakan, apakah perbezaan di antara isi tersirat dan juga isi tersurat, bagaimanakah menggunakan teknik PBKHP bagi menulis ulasan dan bagaimanakah cara dan juga panduan bagi mendapatkan markah yang maksimum untuk bahagian ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita teruskan lagi. Sebelum itu, cikgu cadangkan kepada kamu supaya dapat menonton video ini dalam resolusi yang besar supaya kamu dapat lihat secara spesifik dan jelas. Mari sama-sama kita lihat pengenalan bahagian B. Bahagian B merupakan salah satu bahagian daripada Bahasa Melayu Kertas 2 iaitu penulisan dan mempunyai beberapa perkara yang perlu untuk kamu ikuti. Kita baca yang di sebelah kanan kamu. Yang pertama ialah menulis ulasan sepanjang 50 sehingga 80 patah perkataan, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang, sesuai dan juga berada dalam lingkungan angka berikut. Seterusnya ialah mempunyai tema atau situasi tertentu dalam bentuk bahan rangsangan. Jadi bahan rangsangan seperti mana yang cikgu dah ulang tadi terbahagi kepada dua iaitu bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Perincian yang kita akan bincangkan nanti. Seterusnya, masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan pada bahagian B ini ialah 25 minit. Cikgu harap kamu boleh selesaikan dengan pantas dan juga kalau lebih awal lebih baiklah sebab ia hanya 80 patah perkataan maksimum. Jadi seterusnya lagi 15 markah secara keseluruhan merupakan angka dan juga markah yang signifikan terhadap markah keseluruhan kamu nanti. Bila kita cakap bahawa bahagian B ni senang dan juga mempunyai markah yang banyak, jadi bahagian inilah yang kamu tak boleh bazirkan dan juga perlu untuk buat dengan teliti dan mempunyai teknik tertentu supaya betul. Kebanyakan pelajar yang cikgu jumpa yang cemerlang ialah mereka skor bahagian A dan bahagian B. Kemungkinan bahagian C yang agak sukar sedikit ni mungkin susah sedikit. Jadi mereka pastikan bahagian A dan bahagian B ni mereka skor dengan banyak. Oleh demikian, mari kita lihat tips dan juga panduan bagi menjawab bahagian B dengan cemerlang. Sebelum itu, mari kita lihat contoh bahan rangsangan yang terdiri daripada bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Bahan grafik yang pertama ialah gambar bersiri, di mana di hadapan kamu ini terdapat 4 siri gambar. Gambar yang pertama itu contoh ni kita berikan nama kepada lelaki itu Encik Ali. Encik Ali telah ternampak seseorang telah menceroboh rumah jirannya. Jadi dia menelefon, kemudian penceroboh itu ditangkap dan akhirnya diberikan penghargaan kepada dia, menunjuk siri gambar yang menceritakan sesuatu. Bahan grafik yang kedua ialah gambar tunggal. Gambar tunggal adalah sekeping gambar yang menunjukkan banyak aktiviti dan juga perbuatan yang sedang dilakukan. Di hadapan kamu menunjukkan gambar di suasana di kampung maupun aktiviti sukan rakyat sedang diadakan, maka ini banyak aktiviti yang mana kamu perlu untuk kupas dan ceritakan. Seterusnya, bahan grafik berbentuk peta pemikiran yang diberikan seperti di hadapan kamu ini. Peta pemikiran ataupun peta bulatan ini menyentuh berkenaan dengan kepentingan gotong royong yang mana setiap daripada isi yang diberikan itu kamu perlu untuk sentuh dan gabung jalinkan dan menjadikan ayat yang lengkap.
Bahan grafik yang keempat ialah poster. Jadi poster tersebut menunjukkan amalan ataupun perkadaran makanan yang perlu diambil oleh setiap orang bagi mendapatkan tubuh yang sihat dan juga kesihatan yang baik. Yang kelima ialah peta minda yang menunjukkan cara-cara bagi mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Sama juga kamu perlu untuk berikan isi tersurat dan ditambah dengan isi tersirat. Dan bahan grafik yang terakhir ialah carta alir yang menunjukkan cara-cara untuk menjaga kebersihan diri. Jadi kamu perlu untuk ulas dan berikan sebab maupun mengapa dilakukan aktiviti sedemikian. Selesai bahan grafik, kita lihat pula bahan bukan grafik. Bahan bukan grafik pula terdiri daripada petikan cerita, surat tidak rasmi dan juga petikan dialog serta laporan. Jadi setiap daripada satu ini kamu perlu untuk melihat apakah clue dan juga kata kunci setiap arahan yang diberikan, barulah kamu mula untuk menjawab. Antara contoh soalan dan arahan yang sering diberikan kepada murid-murid ialah sila cari nilai murni berdasarkan cerita berkenaan. Sila tulis aktiviti dan kelebihan yang sedang dilakukan. Nyatakan kelebihan melawat ke perpustakaan negara dan banyak lagi soalan yang seperti ini. Bila muncul ataupun kamu dapat sahaja soalan daripada bahan bukan grafik ini, pembacaan yang teliti amat penting bagi memastikan setiap isi yang kamu ulas maupun isi tersurat, isi tersirat yang kamu nak berikan betul dan selari dengan soalan dan arahan. Cikgu galakkan untuk kamu gariskan kata-kata kunci ataupun isi-isi penting yang terdapat di dalam petikan. Selesai demikian murid-murid, kita telah mempelajari ataupun mengenali bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Seterusnya mari kita lihat panduan dan tips untuk cemerlang pada bahagian B. Kita lihat yang pertama, baca soalan dengan teliti dan kenal pasti kata kunci. Bila kamu dapat soalan, kamu perlu untuk baca soalan dahulu, tak perlu untuk kalau nak menjawab secara pantas. Kita perlu untuk berhati-hati. Dan seterusnya ialah kenal pasti kata kunci. Kata kunci kamu boleh didapati menerusi arahan yang diberikan. Bila dah yakin, dah baca soalan dengan teliti dan dapat kata kunci, barulah kita mulakan penulisan ulasan. Kita lihat yang kedua iaitu ayat mestilah gramatis ataupun lengkap dengan isi tersurat dan juga isi tersirat. Kita akan perincikan isi tersurat dan juga isi tersirat pada slide akan datang. Namun perlu juga ingatkan bahawa ayat kamu perlulah lengkap tanpa tergantung. Gunakan kata hubung, gunakan penanda wacana bagi mendapatkan ayat yang gramatis. Seterusnya, ayat ataupun idea yang disampaikan ataupun ditulis itu mestilah berkaitan dengan gambar dan juga tema yang diberikan. Kita perlu mengaitkan isi-isi tersurat dan juga isi tersirat kita berkaitan dengan gambar. Jangan kita melakukan generalisasi ataupun rumusan secara menyeluruh tanpa berkaitan dengan gambar. Cikgu berikan contoh kepada kamu, misalnya soalan mengkehendaki untuk kita menyatakan kelebihan-kelebihan bersukan. Lepas tu kamu jawab pula dengan saya sangat suka bersukan pada hujung minggu. Maka itu adalah tidak berkait dengan soalan, maka jawapan tersebut tidak boleh diterima. Tips dan panduan seterusnya ialah pastikan permulaan ayat dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda nokta. Jangan kita silap perkara yang mudah kerana ianya akan menyebabkan markah kita dipotong. Cikgu rasa semua tahu benda ni dan pastikan tidak silap. Kita tengok lagi seterusnya. Ulasan boleh ditulis dalam 1, 2 ataupun 3 perenggan. Ikutlah seperti mana yang dinasihatkan oleh guru bahasa Melayu kamu. Maka yang cikgu akan terangkan pada hari ini ialah 3 perenggan, namun boleh saja guna mana-mana. Tips dan panduan yang keenam iaitu gunakan penanda wacana dan kata bantu.
Penanda wacana seperti mana yang cikgu terangkan pada video yang sebelum ini, kita boleh gunakan, untuk kali ini kita boleh gunakan sebagai permulaan isi seperti contohnya, selain itu, antaranya, seterusnya, di samping itu dan banyak lagi. Dan juga kata bantu. Kata bantu terdiri daripada beberapa kata, contohnya, kita hendaklah, kita perlu, kita mestilah, kita sepatutnya dan juga banyak lagi kita akan pelajari. Yang terakhir ialah periksa semula ejaan, imbuhan dan struktur ayat setelah kamu selesai melakukan ulasan ini, dan boleh juga kamu lakukan setelah selesai ketiga-tiga bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Kemudian boleh juga kamu lihat semula dan periksa dan pastikan semua ayat betul. Seperti mana yang cikgu dah maklumkan sebentar tadi, dua elemen penting bagi ulasan bahagian B ialah isi tersurat dan juga isi tersirat. Jadi apakah itu? Mari kita lihat. Baiklah, jadi apakah perbezaan di antara isi tersurat dan juga isi tersirat? Baiklah, kita perincikan satu demi satu. Bila kita bercakap berkenaan dengan isi tersurat, ianya merujuk kepada perkara ataupun sesuatu yang disampaikan secara jelas dan terus terang. Bila kita lihat saja gambar maupun ayat, kita boleh dapat input ataupun info secara jelas dan terus. Misalnya kita lihat gambar aktiviti, Ali sedang bermain bola, Aina sedang menanam pokok bunga, contohnya. Ia disampaikan secara terus dan juga mudah difahami. Manakala bila kita bercakap berkenaan dengan isi tersirat, ianya sesuatu yang disampaikan secara tidak terus terang. Ianya kita perlu untuk fikirkan sendiri apa sebab dan tujuan di sebaliknya. Contohnya bila kita lihat gambar yang telah diberi tersebut, kita lihat Ali sedang bermain bola dengan kawan-kawannya untuk tujuan apa? Untuk tujuan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Mewakili sekolah ke peringkat daerah itu adalah sebab ataupun tujuan Ali melakukan perbuatan tersebutlah. Bagi mendapatkan kefahaman yang lebih lanjut, mari kita lihat contoh yang diberikan. Contoh yang diberikan di sebelah kiri kamu ialah isi tersurat, manakala yang sebelah kanan kamu ialah isi tersirat. Kita boleh baca sama-sama. Pihak sekolah mewujudkan aktiviti kokurikulum yang berunsurkan permainan tradisional. Itu yang diberikan. Jadi isi tersirat adalah bergantung kepada mengapa dilakukan aktiviti kokurikulum ini. Jadi jawapannya ialah bagi memberikan pendedahan kepada pelajar tentang cara-cara bermain permainan tradisional. Seterusnya, pihak Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan dan swasta berganding bahu menganjurkan pesta karnival permainan tradisional. Jadi apakah tujuan melakukan karnival tersebut? Ia bertujuan bagi mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di bandar. Jadi isi tersiratnya adalah bagi tujuan bagi mempopularkan permainan tersebut. Seterusnya lagi, pihak sekolah mewujudkan aktiviti kokurikulum yang berunsurkan permainan tradisional. Jadi bagaimana? Jadi caranya ialah bagi menyediakan kawasan permainan seperti gelanggang gasing, padang yang lapang serta peralatan permainan yang mencukupi bagi tujuan tersebut. Atau menggunakan formula seperti menggunakan kata hubung. Contohnya ialah supaya, agar, jika, kerana dan sebagainya, supaya kamu dapat idea bagi membina isi tersirat tersebut. Kita selesai dengan isi tersurat dan juga isi tersirat. Mari kita tengok bagaimana cara untuk membina dan menulis ulasan menggunakan formula tertentu. Jadi ini adalah formula yang digunakan bagi menulis ulasan, iaitu PBKHP, ataupun cikgu boleh ingatkan juga sebagai pernah bagi kakak harta pusaka. Jadi itu mewakili penanda wacana dengan P, kata bantu B, kata kerja K dan kata hubung H, seterusnya penerangan itu P. Digabungkan akronim tersebut menjadi PBKHP. Bagi menulis ulasan, kita terbahagi kepada 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, yang kedua ialah perenggan isi dan yang terakhir ialah perenggan penutup. Sekarang mari kita fokuskan perenggan pendahuluan dulu, yang mana kamu boleh dapati
daripada baris yang berwarna merah jambu itu. Pendahuluan. Jadi pendahuluan ialah merujuk kepada pengenalan terhadap tajuk. Contoh ayat yang boleh kamu mulakan ialah gambar menunjukkan. Cikgu berikan contoh, gambar menunjukkan aktiviti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, boleh juga mulakan dengan terdapat beberapa kelebihan menjaga kesihatan kepada murid-murid contohnya. Boleh juga kita masukkan ataupun kita mulakan dengan tajuk terlebih dahulu. Contohnya, amalan membaca daripada usia yang muda adalah amalan yang baik. Selesai dengan itu, kita beralih kepada perenggan isi ataupun perenggan yang kedua. Pada perenggan isi, selalunya cikgu-cikgu menggalakkan kepada kita untuk menggunakan penanda wacana, contohnya, antaranya, selain itu, seterusnya, akhir sekali dan diikuti dengan kata bantu. Apa contoh kata bantu? Ialah kita hendaklah, kita mestilah, kita perlu, kita sepatutnya dan banyak lagi. Setelah kata bantu diikuti dengan kata kerja. Kata kerja merujuk kepada aktiviti ataupun perbuatan yang sedang dilakukan di dalam soalan dan juga rajah soalan yang diberikan. Misalnya, kita dapat tajuk ataupun tema yang berkaitan dengan cara-cara untuk menghindari jangkitan pandemik COVID-19. Kata kerja yang berkaitan selalunya ialah membasuh tangan. Kita beri contoh yang lengkap. Antaranya, kita hendaklah membasuh tangan kerana terdapat banyak kuman apabila kita menyentuh permukaan di kawasan luar. Contoh kita berikan kata kerja seterusnya ialah menjaga penjarakan sosial. Kita buat sama-sama. Selain itu, kita mestilah menjaga penjarakan sosial agar dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jadi perenggan isi ini bergantung kepada berapa banyak isi yang diberikan daripada soalan ataupun gambar. Kalau gambar berikan kamu 5 gambar, maka kamu perlu untuk melakukan 5 isi lah. Oleh demikian, penanda wacana, kata bantu dan juga kata hubung di hadapan kamu ini adalah satu panduan untuk kamu menulis ulasan. Tidak semestinya kamu menggunakan seperti mana yang ditunjukkan di hadapan ni. Kamu boleh saja ubah sesuai. Kalau kamu rasa contoh ayat tersebut memerlukan kata hubung kerana, gunakan kerana. Kalau ia sesuai digunakan supaya, gunakan supaya. Jadikan ayat ataupun struktur ayat yang kamu bina itu lengkap dan juga sesuai. Dan yang terakhir ialah perenggan penutup, iaitu perenggan yang ketiga. Jadi perenggan penutup digalakkan untuk murid-murid menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya, konklusinya, tegasnya dan banyak lagi. Jadi perenggan penutup ini apakah isi yang kita hendak buat ataupun perkara yang sesuai untuk kita masukkan di dalam penutup ini. Jadi penutup adalah merujuk kepada rumusan akhir bagi sesuatu tajuk. Jadi bagaimana kita nak buat ialah kita melihat kepada apakah kesan dia, apakah harapan dan juga cadangan. Baiklah, kalau kita ambil tema yang diberikan sebentar tadi iaitu berkenaan dengan langkah-langkah menjaga ataupun menghindari COVID-19, kita boleh berikan satu rumusan akhir. Contohnya, kesimpulannya, langkah-langkah berikut perlu diambil supaya Malaysia bebas daripada pandemik COVID-19. Contoh lain yang dapat cikgu berikan dengan kita berikan cadangan. Baiklah, kita buat macam ni. Konklusinya, langkah-langkah berikut perlu untuk diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Untuk kefahaman yang lebih lanjut, mari kita lihat contoh soalan sebenar dan bagaimana cara untuk menjawab. Pertama sekali, bila kamu dapat soalan pada bahagian B ini, kita baca soalan dulu. Lihat pertamina di bawah dengan teliti. Tulis ulasan tentang cara-cara mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah di antara 50 sehingga 80 patah perkataan. Jadi kita dah faham dan jelas dia meminta berkenaan dengan ulasan tentang cara-cara mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Jadi kita lihat info dan juga isi di bawah yang diberikan ialah
Tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, mematuhi had laju yang telah ditetapkan, menggunakan lampu isyarat, seterusnya mengambil berat tentang keadaan jalan, dan yang terakhir ialah memastikan periksa kenderaan sebelum pemanduan. Jadi yang cikgu sebutkan ini adalah isi tersurat di mana kamu kena fikirkan berkenaan dengan cara dan kesannya pada isi tersirat. Kita berikan ataupun kita gunakan kata hubung sebagai panduan kita. Kita lihat cara-cara untuk membuat pendahuluan. Baik, seperti mana yang cikgu ulang tadi, pengenalan terhadap tajuk, kita boleh tulis peta menu berikut menunjukkan cara-cara bagi mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya di negara kita. Titik. Okey, selesai. Kita ambil contoh isi yang pertama di sebelah kanan, iaitu periksa kenderaan sebelum pemanduan. Jadi itu adalah isi tersurat, maka kita cari isi tersirat dia. Baik, isi tersirat kita berikan contoh apa yang hendak diperiksa sebelum pemanduan dilakukan. Contoh dia periksa brek, tekanan angin dan minyak hitam. Jadi pada ayat kita boleh tulis antaranya penanda wacana, kita hendaklah memeriksa kenderaan sebelum pemanduan dilakukan seperti brek, tekanan angin tayar dan minyak hitam. Isi yang kedua ialah tidak boleh menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Jadi kita fikir sendiri, mengapa tak boleh menggunakan telefon bimbit semasa memandu? Kerana ianya akan kurangkan kadar tumpuan kita semasa memandulah. Jadi kamu boleh tulis, selain itu, pemandu tidak boleh menggunakan telefon bimbit semasa memandu agar perhatian dapat ditumpukan sepenuhnya di jalan raya. Begitu juga dengan isi yang ketiga, iaitu memandu dengan had laju yang telah ditetapkan. Baik, kenapa kita kena memandu dalam had laju yang telah ditetapkan? Untuk pastikan kawalan kereta kita selamat. Jadi kita boleh buat seterusnya, kita perlulah memandu dengan had laju yang ditetapkan untuk kawalan kenderaan yang lebih selamat. Jadi gunakan kata hubung untuk kawalan kenderaan yang lebih selamat itu. 3 contoh perenggan isi telah diberikan. Baiklah, kamu perlu untuk buat lagi 2 lah sebab dia berikan 5. Jadi untuk sebagai contoh cikgu berikan 3 saja. Kita terus kepada perenggan penutup. Jadi kamu boleh gunakan kesimpulannya, konklusinya dan sebagainya lagi lah. Okay, kita berikan kesimpulannya. Cara-cara keselamatan di atas amat berkesan dan patut diamalkan oleh setiap rakyat di Malaysia. Ini adalah penutup yang berteraskan kepada cadangan. Baik, di hadapan kamu ini adalah contoh ulasan penuh terhadap soalan tadi. Maka kita lihat kat situ kita ada 3 perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Jadi perenggan pertama itu kamu tidak perlu untuk jarakkan pada permulaan perenggan. Perenggan kedua dan yang ketiga barulah kamu jarakkan untuk memulakan perenggan. Selesai soalan ulasan contoh bahan grafik, sekarang kita beralih kepada contoh soalan bahagian B yang berteraskan kepada bahan bukan grafik. Kita baca soalan. Petikan di bawah mengandungi beberapa kelebihan bersukan. Tulis ulasan kelebihan bersukan daripada petikan dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah 50 sehingga 80 patah perkataan. Jadi kalau kamu dapat lihat, petikan tersebut merujuk kepada ucapan seseorang lah apabila berada di hadapan khalayak. Jadi kamu dah tahu itu kata kuncinya ialah ulasan berkenaan dengan kelebihan bersukan. Jadi kamu perlu untuk baca keseluruhan petikan, kemudian menggariskan kata-kata kunci ataupun isi yang penting bagi kita untuk melengkapkan dengan isi tersurat dan tersirat juga. Kita lihat pendahuluan yang dicadangkan, iaitu petikan berikut menyatakan kelebihan bersukan kepada setiap individu. Itu adalah pendahuluan. Sekarang kita lihat isi yang pertama, iaitu mengeluarkan peluhan.
kenapa nak keluarkan peluh. Okey, kita ikut panduan yang diberikan. Antaranya, kita hendaklah bersukan supaya dapat mengeluarkan peluh dan mencerdaskan fikiran. Isi yang kedua pula ialah, kata kuncinya ialah menambah pendapatan sampingan. Baiklah, kita ikut contoh yang diberikan itu. Selain itu, bersukan dapat menambah pendapatan sampingan apabila memenangi pertandingan tertentu. Isi yang ketiga ialah mengharumkan nama sekolah. Baiklah, kita ikut. Seterusnya, kita berupaya mengharumkan nama sekolah dan keluarga apabila memenangi pertandingan sukan di pelbagai peringkat. Dan isi yang keempat dan akhir sekali, perlulah seimbangkan bidang sukan dan pelajaran ataupun akademik. Kita tulis, akhir sekali, kita perlulah seimbangkan bahagian bidang sukan dan akademik supaya menjadikan kita insan yang seimbang. Selesai bahagian isi, kita beralih kepada penutup, iaitu contohnya, kesimpulannya, amalan bersukan mempunyai banyak manfaat kepada setiap individu yang melakukannya. Itu adalah penutup yang berteraskan kepada kesan. Jadi digabungkan formula berkenaan yang menggabungkan isi tersurat dan tersirat, maka jadilah ulasan yang di hadapan kamu ini, ulasan penuh. Ingin sekali lagi cikgu tegaskan bahawa yang paling penting pada bahagian B ini ialah isi tersurat dan juga isi tersirat. Formula tambahan yang cikgu berikan itu seperti penanda wacana, kata bantu, kata kerja, kata hubung ini dan penghuraian ini adalah cara untuk membantu kamu, tetapi dua perkara itu paling penting, tersurat dan tersirat ini. Bila kamu dapat dua idea ini, kemungkinan kamu dah boleh dapat lakukan dengan baik. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton sehingga habis. Diharapkan dapat manfaat dan juga kefahaman berkenaan dengan cara-cara untuk membuat ulasan, dan semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Baik, bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik, sila like, share dan subscribe, dan sebarang komen dan penambahbaikan bolehlah isi di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.